Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara Azrul Jalil, Saudara Zamri LC, Tuan Haji Azhar belum mana. Begitu juga Saudara Muhammad Kapli, Salam Madani, Cik Muhammad Haini dari Taiping, Saudara Mustafa Bayud dari Selayang Jaya, Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, Saudara Muhammad Faridun Tukiman, salam pencerahan dari Pontian, Johor, saudara. Yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Sebab malam ini, pada awalnya saya bersiaran seorang, tapi saya mengundang dua tetamu, kita nak buat debat lah, macam debat lah. Sebab sebelah kanan saya ini adalah orang kuat pergerakan pemuda UMNO Shah Alam, Saudara Azul Abu Hassan, tapi saya panggil dia Jack. Kadang-kadang dia menjadi moderator. Apa khabar, Jack? Alhamdulillah, sihat. Jack, boleh cakap sesuatu pada pelayar-pelayar kita? Boleh. Ya. Saya sebenarnya saja je pakai baju color biru ni. Sebab kita dapat tahu yang tamu kita yang istimewa pada malam ini juga daripada parti PKR. Ya. Jadi kita bagi dia tenang tengok kita ni kawan. Nanti kita tengok soalan-soalan ni. Ya. Silakan. Saudara Jack ni dia banyak benda-benda kadang-kadang panas-panas, saudara. Dan seorang teman lagi, Saudara Wan Amirul Ikhwan. Beliau merupakan antara penganalisa politik dan perancang politik di Parti Keadilan, saudara. Apa khabar, Wan? Khabar baik. Khabar baik. So, sila bercakap satu pada pelayar kita. Okey, Assalamualaikum. Saya Wan Amirul Ikhwan. Muhammad Nasir dikenali sebagai Y. Ya. Why? W-A-I. Wait. W-A-I. Y. Why? Okay. Sebab punca dia, Wan ramai sangat orang nama Wan Okay. dalam politik. So, saya guna Y. Untuk membezakan saya daripada orang lain kan. Okay. Macam mana suasana haba politik sekarang ni? Suasana hari ni, tengok kebelakangan ini kita banyak menerima persepsi yang bukan-bukan lah daripada Pakatan Nasional kan. Kita kena tangkis balik, bersihkan balik. Ya. Baik, saudara. Hari ini hari Khamis ya. Jangan lupa saudara, malam ni malam Jumaat, malam Seribu Rahmat. Tak gitu ni apa? Ya, betul. Kita mengharapkan selepas usai pencerahan malam ini, kita sama-samalah duduk di atas tikar sembahyang. Kita berada di atas tikar sembahyang, kita sembahyang tazkirah dan macam-macam sembahyang apa? Baca surah Al-Kahfi tu. Ya, baca surah Al-Kahfi. Jadi saudara Jack, saya panggil dia saudara Jack ni, dia memang lama duduk di Saudi Arabia. Dia tahulah budaya-budaya di negara Arab macam mana malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Tak, sebab kita ni dah kira hari Jumaat dah sebenarnya. Sebab Jumaat. lepas daripada masa maghrib tu, kita dah masuk hari Jumaat sebenarnya. Jadi memang disunatkan untuk kita baca surah Al-Kahfi. Apa khabar Cik CTP? Lama tak cerita. Puan Marabia Abdullah, Puan Amil Kasum, Abu Nem, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Begitu juga Saudara Muhammad Noor, Saudara Surayah Su. Suara tak kuat. Minta admin kuatkan sikit suara tu. Bagi pecahkan sikit. Saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru, Kedah. Saudara begitu juga Saudara Mak Remy Mat Sidik. Saudara Mak Asri Dir dari Kuantan. Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan. Pah Merah pun ada. Dia kata Pah Merah kena suara tak kuat. Macam mana Pah? Suara tak kuat dia nampak gayanya. Pelayar-pelayar saya kena bercakap kuat-kuat sikit. Cuba tengok you punya. Okey, on ya. On saya On punya. Saya Jack punya ni okey. Jack ni okey Alright, saudara. Jadi jangan lupa saudara, ini insya-Allah 5 hari lagi kita akan menyambut kehadiran bulan Ramadan. Lagi 5 hari lagi saudara. Tapi jangan lupa saya selalu mengingatkan sebab sekarang ni sudah masuk hari yang ke-1443. Virus sebut yang melanda. Ni admin dia terdengar suara. Dia bouncing saudara. Admin dengar suara. Dia bouncing, dia patah balik ke belakang. Dia. Okey. Ataupun Jet punya telefon, matikan telefon. Mati dah. Offkan telefon. Maksud saya kita ni bukan apa-apa sangat saudara. Jadi saya hari ini kita akan berbicara tentang tajuk malam ini adalah hentikanlah retorika politik. Dah 5 tahun dah kita bercerita soal politik tak habis-habis, sedangkan waktu sewajarnya saat-saat begini kita menggarap ekonomi warga bangsa kita, Jack.
Betul. Macam ni saudara Wan. Saya pusing juga melihat. Jadi sebab itu saya mengundang dua-dua ni anak muda, pemikiran anak muda bagaimana dan sebagainya saudara. Sebab saat ini saudara jangan lupa, saudara Nazrul, Jack, kita ni orang Melayu ni kita dipecahkan. Betul. Kita berpecah. Terdapat lebih kurang 10 buah parti politik. Kita ada parti UMNO, ada PAS, ada Pejuang, Muda, Putra, PAN, Amanah, PBM, Bangsa Malaysia. PBM Bangsa Malaysia ada. Parti Berbumi Bersatu pun ada juga. Ada dua parti tu. Begitu juga dengan Parti Keadilan, PKR dan Berjasa. Begitulah keadaannya Melayu kita ni dipecah-pecah. Bila masa nak solid? Walaupun kita, bagaimana kata Datuk Ahmad Maslhat, kita 71%. Betul. Warga bangsa kita ni adalah berdominasikan kependudukan. Daripada 32 juta rakyat, 71% orang Melayu. Tetapi kenapa bangsa kita ni masih ketinggalan? Jadi sebab itu baru ni kita adakan Kongres Ekonomi dan sebagainya. Masih lagi kita berpecah-pecah. Jadi saya nak mula bicara ni tentang pertama sekali saya melihat apa yang berlaku pada parti PBM. Kerana Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa apa yang berlaku sekarang apabila PBM, ini parti bersatu ni terpaksa bila perlembagaan dan sebagainya. Datuk Zahid kata ini kifarah Tuhan. Boleh Saudara Zahid mulakan bicara. Well, memang betul lah. Dia kifarah ni perkara yang dikenakan kepada mereka yang pernah mengkhianat pada UMNO. Sebab selalu disebut-sebut bahawa UMNO ni adalah parti karamah. Dan kalau ada di antara mereka yang keluar pada jemaah, saya tak adalah panggil dia orang ni khawarij, sebab khawarij ni secara linguanya bermaksud keluar. Jadi mereka ini telah, apabila kita hilang kuasa, Datuk, saya ingat lagi walaupun saya di Saudi Arabia ketika itu, tapi saya mengikuti perkembangan politik tanah air dan saya lihat ramai yang telah meninggalkan kapal. Jadi saya pun nak tergelak pun ada. Kerana apabila mereka ini seperti dilanda kifarah, nombor satu. Nombor dua, mereka ini seperti menjerat diri sendiri. Sebab saya ingat lagi apabila Akta Anti Lompat Parti itu dibincangkan di dalam Parlimen, mereka mulalah bersuara dan menyatakan bahawa tidak boleh disekat kebebasan ahli-ahli parlimen untuk memilih sesiapa saja untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi mereka pun kata, bolehlah, tak payahlah sampai nak kena kosongkan kerusi. Jadi kerana mereka sendiri yang cadangkan benda itu, akhirnya sekarang ni kita nampak 6 ahli parlimen daripada Bersatu yang telah melawan keputusan parti dan menyokong PMX. Jadi saya nampak ni memang cacah merebah lah dalam kita parti pernah Bersatu. dikhianati lah. Dia sebenarnya dia ingatkan dia boleh menang besar dalam PRU15 dan dia fikir dia boleh kutip kita daripada UMNO lagi. Mungkin dia boleh kutip sikit-sikit yang lain daripada Macam mana PKR. dia buat dululah. Dia berangan lagi time tu. Tapi akhirnya kita dapat lihat yang mereka tidak mendapat kuasa, tidak menjadi Perdana Menteri dan akhirnya mereka kena hadapi benda ni, barulah terhegeh-hegeh nak gubal undang-undang, nak gubal dia punya perlembagaan parti dia sendiri. Tak macam UMNO lah, kita bersedia dah lama dah benda ni. Kita dah kena naik. Nak tanya pula sahabat kita Wan, sebab Y juga ni daripada Parti Keadilan yang dulu pernah saya bercakap dengan saudara ini Abdullah Sani. Dia kata ini saya ingat 3 tahun 4 tahun dulu. Saya membayangkan bahawa UMNO dengan Keadilan yang menerima nasib memang sama saja kerana dikhianati oleh ahlinya, pimpinan dalamannya. Jadi Keadilan juga dikhianati apabila 16 orang ahlinya keluar di saat-saat Pakatan Harapan 1.0 betul. mentadbir kerajaan. Silakan Wei bagi pandangan. Okey. First of all, kita kena ingat balik tujuan pembentukan Bersatu tu, apa agenda utama dia masa tu. Saya ingat agenda utama Bersatu masa tu ialah untuk menggantikan UMNO sebagai sebuah parti Melayu yang terbesar. Kat situ dah nampak dah. Dia nak telan UMNO. And then tiba-tiba dia panggil UMNO jadi kawan. Kalau bila bertanding pilihan raya akan berebut kawasan. Berebut kawasan yang sama, Melayu sama Melayu. Bagi saya yang dulu punya konsep tu dah betul lah. Satu pihak kena sebelah sana atau satu pihak kena sebelah sini. Sebab dua-dua ni memperjuangkan benda yang sama. Bersatu pun copy paste je pun UMNO. Betul. Kan? So bila dia bersahabat, of course akan ada curiga, syak wasangka sebab persaingan benda sama. Ya. Kita dah nampak dah
satu hari nanti mesti akan berpecah punya balik kan. Selalu telan menelan. Ya. Itu yang terjadi pada apa? Muafakat nasional lah. Ya, Muafakat nasional kita dengan PAS. dengan PAS. Betul. Tapi kita dikhianati. Dikhianati oleh PAS. Tak gitu? Betul. So jadi kesan daripada itu, macam saya kata tadi lah, Jack, kita berbalah sama kita, akhirnya ekonomi kita semakin teruk. Saya tengok hari ni, betul juga catatan daripada Eddie Tahir. Dia kata, Assalamualaikum semua, dia kata. Apa nak jadi dengan Malaysia ni? Satu persatu punah. Punah ganah, hanyut. Baustat lah, Paramam Niaga lah, LTAT, Velta. Ini melihat daripada apa ini, komen ataupun komentar daripada apa ni, jawatankuasa apa ini kira-kira wang negara, jawatankuasa audit Audit negara. kan. Jadi katanya jadi 4 kilang pun nak pindah. Nah, ya Pak Karim ni. Jack, apa dia Jack? Dan kita sebenarnya saya nak menerangkan kepada semualah di sini yang kita tidak boleh menipu diri sendiri. Ya. Kalau kita ada masalah, kita kena akui ada masalah. Okey. Jadi kita tak boleh being in a denial mode. Kita kena mengakui ada kelompongan, ada kerumitan, ada kebobrokan yang berlaku yang perlu diperbaiki. Okey. Dan sebab itu kita bersedia dalam kerajaan campuran untuk memperbaikinya. Dan kita bukanlah apa tikus yang membaki labu, sebab kita pun ada pengalaman. Contohnya UMNO Barisan Nasional pernah memerintah negara lebih daripada 6 dekad. 60 tahun, ya. 6 daripada 6 dekad. Jadi digunakanlah memang pula alhamdulillah apabila ada kebersamaan bersama dengan kerajaan Madani, jadi kita dapat lihat yang semua bersedia, termasuklah daripada Sabah dan Sarawak untuk menguatkan kerajaan yang ada. Tetapi kena akui ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, dan janganlah bermain dengan retorik macam mana tajuk kita pada malam ini. Janganlah asyik memikirkan tentang perasaan kempen-kempen yang pernah diterjemahkan dahulu, yang pernah disebut dahulu, iaitu contohnya GST, menaikkan harga barang, padahal kita tahu kalau GST ke, kalau SST ke, harga tetap naik juga. Jadi perlu menjadi pemimpin yang memimpin. Jadi tidaklah lagi mahu yang dipimpin oleh rakyat di bawah ni yang sebenarnya mengharapkan kita membuat polisi-polisi yang baik untuk mereka. Sebab itu saya kata tajuk malam ni memang best. Kita kena lupakan segala retorik-retorik ni supaya kita terus bergerak ke hadapan, ambil benda-benda yang baik, tak kisahlah even daripada Perikatan Nasional sekalipun. Kalau ada perkara baik yang dibuat, ambil. Kita jangan bermain politik lagi kerana pilihan raya yang akan datang lambat lagi. Sebab tu kita kena terus bekerja. Sekarang maksudnya masa sekarang ni adalah untuk merawat ekonomi rakyat. Betul. Okay? Jadi berhentilah kita bercakap soal retorik. Dan saya cakap terang, UMNO ni dia paksinya apa-apa saja pun bila kita bersama dengan mana-mana parti pun dari awal lagi pembentukan persefahaman. Kalau kita kaji daripada zaman Perikatan, kemudian tubuh Barisan Nasional, PAS pun berada dalam Barisan Nasional. Betul. Saat Tun Razak mewujudkan Barisan Saya tak lahir lagi. Batch pertama lepas tu kan? Batch pertama kan? Itu ialah 1.0 lah. Kan? Kemudian lepas tu PAS keluar pula dan kita meneruskan. Dan selepas itu berlaku pertelingkahan dan sebagainya. Paksi UMNO satu saja, iaitu kita berpegang kepada keikhlasan. Kejujuran dan keikhlasan berpolitik. Betul. Memanglah saya tak nafikan bahawa ada kalanya pemimpin UMNO yang tersingkir dah sekarang ni, mereka memang pakar bermain dengan retorik. Retorika. Jadi soal sekarang ni, apakah Wan bersetuju dan minta pandangan Wan tentang kedudukan politik kita ni asyik selama dah masuk 5 tahun ni. Silakan Wan. Okey, macam ni. Saya ada keadilan lah. Betul. Saya apa yang kita tak gaduh ni? Saya total. 20 tahun lebih kita bergaduh. Bila berlawan betul-betul. Bila berkawan betul-betul. Ini yang saya nak dengar. Pernah kena balon dengan belantan ke? Tak, saya kecil lagi. Saya remaja lagi. Kan? So, kalau nak cari poin-poin yang lama, apa guna dia? Tak selesai. Kan 20 tahun kita bergasak betul-betul. Saya ngakui. Saya serang UMNO serang kita. Keadilan semua. Tak selesai masalah. So, apa yang penting sekarang, bila berkawan, kita berkawan betul-betul. Kan? And kita tumpu pada musuh yang satu. Kan? Biarlah diorang ni cakap, tak nak join lah Madani ni sebab DAP lah, dia orang ratip-ratip DAP semua tu kan. Bagi saya lah, kita akui UMNO pilihan raya lepas dah agak
jatuh kan. Ya, ya. UMNO perlukan partner yang baru. Betul. Naik kembali. Kita pun tahu, sedia tahu MCA, MIC tak berapa Nak kuat meningkat dari dah. segi performance dia. Tak begitu mantap lah. Ya. Jadi pada orang Melayu ni fikir takut-takut di AP, macam mana UMNO nak naik balik? Kalau nak berkawan dengan Bersatu tak boleh. Bersatu akan tikam dia belakang balik sebab agenda yang sama. Betul. Kalau bertanding pilihan raya, berebut kursi yang sama. Betul. So inilah platform yang terbaik untuk UMNO sebagai parti Melayu bergabung dengan parti Pakatan Harapan. Ada Parti Amanah, DAP, macam-macam lah. Keadilan kan. Memang kita melengkapi sama sendirilah. Kan? Saling melengkapi. Ya. So lupakan sekretar lama itu of course. Bila berlawan betul-betul. Bila berkawan betul-betul. Tak, ini UMNO ni sebenarnya untuk pentahuan way lah. Kita jujur ikhlas. Saya cakap way, contohnya saya kata, waktu kita nak mengasaskan kembali Muafakat Nasional, banyak orang tak faham Jack. Saya tak tahulah Jack faham ke tak faham tapi saya antara yang terlibat dalam melihat penyatuan bangsa itu. Di saat kita mengalami kehilangan kuasa, kita Betul. jatuh waktu itu ya. Jadi kita ikhlas, kita melupakan segala permasalahan kita berpuluh tahun dengan PAS. Betul. Ya, jadi kita ikhlas, tapi nampak gayanya dalam hidup ini kalau kamu terlalu ikhlas dan jujur maka Orang pijak kita. boleh saudara Jack, sila cakap Jack. Itulah sebenarnya saya nak cerita sikitlah pengalaman saya bersama dengan arwah Pak Lang saya dulu pun. Banyak kali saya cerita ni depan orang ramai. Saya kata dia menyokong, arwah dia sokong PAS. Tapi saya ni ketika itu ialah budak lagi, umur 15 tahun, tetapi saya ni adalah jiwa UMNO ketika itu kerana ayah saya selalu berbicara tentang UMNO. Namun apabila saya ingat lagi, apabila saya balik ke kampung di Kemunting tu dan kita bersembang sedikit sebanyak, dia nak serapkan roh PAS pada saya walaupun saya 15 tahun. Terbiah. Dia tarbiah lah lebih kurang. Dan dia ada letak keset, pasang keset yang pasal apa cukur jilat semua tu. Saya dengar semua tu. Dan dalam usia 15 tahun pun saya cuma terdetik. Mungkin Allah bagi hidayah ke saya tak tahulah kan. Saya bagi tahu kepada arwah. Saya kata sudah-sudahlah kita bergaduh. Kita Pak Lang orang Melayu, orang Islam. Saya orang Melayu, orang Islam. Jadi UMNO dengan PAS ni pun orang Melayu, orang Islam. Jadi apa salahnya kalau kita bergabung dalam nafas yang sama, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita akan bergerak bersama dan jadi sebagai satu parti untuk mempertahankan negara. Dan tanpa melupakan hak-hak orang lain, hak-hak apa bangsa-bangsa yang lain. Tanpa menafikan hak-hak yang lain. Dan benda itu diterjemahkan pada November 2019. September 2019 ya. Muafakat Nasional. Ya. Dan ketika itu saya di luar negara. Dan saya kata, tak boleh sangka benda ini boleh berlaku ketika saya sedang menghirup udara. Kalau saya ingatkan mungkin bukan generasi saya, mungkin generasi akan datang. Tetapi akhirnya kita dapat lihat PAS telah menikam kita dan menyertai Perikatan Nasional tanpa berbincang dengan kita. Betul. Jadi ini sejarah. Jadi sejarah ni benar. Jadi kita bukannya bermain retorik ataupun berbohong sebab bukan cara saya. Saya akan sentiasa berpegang kepada perkara yang benar walaupun ia menyakitkan diri saya, ibu bapa saya, saudara mara saya, tapi saya akan menjadi saksi Allah juga at the same time, dan saya tidak takut untuk berkata benar. Jadi kadang-kadang orang tak faham dengan saya ni, Datuk. Betul. Dia kalau kata macam kau ni pailang sangat ni. Kau ni apa hal kutuk Madani ni? Saya tak kutuk Madani. Macam saya sebut awal tadi. Kita tidak boleh lari daripada keadaan sebenar yang berlaku. Jadi sama-sama kita akui, kalau kita nak berubah, kalau kita nak maju ke hadapan, kalau kita nak improve diri kita, Move forward. kita kena mengaku ada salah. Identify. Kita kena mengaku kita ada salah dan kita akan terus baiki sesama kita. Identify the problem, give solution. Exactly. Dan come up with a solution. Kata tadi identify the problem. Memang sekarang ni kita ada problem. Kan? Masalah problem macam-macam ada. Dan apabila orang melihat, saya nak bawa sedikit naratif yang menjadi kegusaran warga UMNO khususnya yang menuduh mengatakan bahawa tidak ada pembelaan terhadap Datuk Seri Najib. Beliau adalah merupakan kami punya presiden. Tapi berbeza dengan keadilan. Keadilan 10 tahun Datuk Seri Ibrahim dalam penjara dan orang keadilan tak lari. Ya, betul. Tak berganjak. Saya menghormati anda. Anda punya berjuang membela Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan begitu hebatlah. Saya tanya kena belantan ke, kena gas pembiata ke. Malahan setiap kali perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Y4. Tingkatan 3. Yang 3 tentu. Malahan setiap Sama kali bayar kita. Sama ya? 83. Sama. Okey.
Cerita benda tu kita nak cakap pada tujuan ni kanan ni. Terus. Tak, maksud saya tu, kerana saya melihat, saya berada dalam suasana begitu. Ya, Datuk. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dibawa ke mahkamah, bagai nak gerak Kuala Lumpur. Ya. Saya mengimbau balik. Kita pernah mengalami suasana waktu Datuk Arun terinaya dalam segi politik oleh pihak-pihak tertentu. Dan begitulah suasananya waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke mahkamah, tambah-tambah lagi dengan mata biru tu. Mata lebam sebelah tu kan. Buat tambah lagi lah. Rahim Noh. Suasananya. Tetapi bila Datuk Seri Najib menghadapi suasana, perbicaraan dan sebagainya, saya tak tahulah warga UMNO sendiri pun, saya minta maaf Jack. Kadang-kadang dia orang cakap pumpang-pumpang, tak pergi pun mahkamah pun. Melainkan Pak Merah je saya nampak. Kak Roy, Pak Alias. Ada berapa lama saja yang pergi, yang memberi sokongan dan sebagainya. Dan saya tak marah pada orang keadilan sebab ini nothing to do with keadilan. Tapi apa pandangan saudara? Okey. Tentang Datuk Seri Najib ni. Okey, macam ni. Satu saya nak sebut dan saya pelik dengan segelintir. Maaflah saya sebut. Tak apa. Segelintir penyokong UMNO lah, ahli UMNO. Sebab setahu saya sebelum Datuk Seri Najib dipenjarakan, saya nampak dia bantai PM. Ada kan? Dia ada bagi hint semua sokong UMNO, jangan sokong ni. Saya nampak. Saya perasan. Tapi setelah dia dipenjarakan, ada beberapa segolongan dalam UMNO ni macam dia jadi sokong PN pula. Dia bantai pula UMNO dari luar. Padahal dia orang UMNO. Kalau ikutkan dulu, Datuk Seri Najib pun tak suka PN. Sampai sekarang tak suka. Sampai sekarang. Habis tu macam mana dia orang boleh claim dia orang bosku tapi dia orang macam menyerang UMNO sebabkan kan. Saya pelik. So itu dari segi kacamata warga keadilan. Daripada luar lah. Berbeza sebab dia keadilan ni dia orang, saya ingat lagi bergentap. Sogo tu bagai hebat. Kita respect lah kat situ. Kita menghormati mereka, sayang pada pemimpin mereka. Semangat dia tu. Come what may. Tapi UMNO ni kita bukanlah suruh nak instigate untuk orang bersikap begitu, tidak. Tetapi saya nampak bila perbicaraan semalam orang yang sama saja. Orang yang sama sunyi. Ada 20-30 orang. Kadang-kadang saya sedih juga melihat. Saya dah pergi beberapa kali ke mahkamah kan, tapi tak dapat salam pun. Hanya lambai dari jauh dengan penuh kesayuan. So Jack pergi ke mahkamah Jack? Pergi. Macam mana Jack tengok Jack? Tapi saya bukanlah yang tegar seperti mana nama-nama yang disebut tadi, orang-orang yang hebat, wira dan wirawati yang tidak didendang. Mereka pergi ke sana setiap hari. Saya sangat respect sebab ia mengingatkan, macam mana Datuk cakap lah, mengingatkan saya pada penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dipenjarakan, dizalimi. Macam-macam yang dilakukan oleh kepimpinan Tuan Dr. Mahathir ketika itu, kita boleh nampak lah kan. Dan benda itu tidak pula diterjemahkan oleh keseluruhan ataupun kebanyakan orang UMNO kita ni. Janganlah beri alasan yang kita bukannya seperti keadilan yang turun ke jalanan. Tak. UMNO itu bermula dengan turun di jalanan menentang Malayan Union. Jadi kita jangan bagi alasan demi alasan. Saya ni memang panas sikit tapi memang rasa panas juga bila orang bagi alasan demi alasan untuk tidak turun berjumpa dengan Datuk Seri Najib, memberi sokongan. Dan saya ingat lagi kita pernah mengumpulkan tanda tangan melalui Pulangkan Najib dan juga Demi Najib punya gerakan. Ada pula yang marah. Saya ulang banyak kali. Ada pula yang marah kata, nanti Kang orang tu murka lah apalah. Kita sedang berusaha dan kita sedang menaikkan wave. Sebenarnya yang di Putaran Agong yang ke-16 juga, dia nak tengok rakyat bagaimana acceptance terhadap respon rakyat terhadap Datuk Seri Najib. Apabila dia memuji Datuk Seri Najib, apabila baginda tuanku mencemaduli dan pergi ke Sabah dan Sarawak untuk melihat Pen Borneo punya highway tu. Dan dia sebut nama Datuk Seri Najib. Juga masjid di Pahang kalau tak silap. Dia sebut lagi. Dia nak tengok ada tak orang nak bawa. Kita ni yang menyokong Datuk Seri Najib, Pak Merah ke sesiapalah. Memang ada buat video, buat montaj apa semua tu. Tetapi di mana kepimpinan UMNO? Saya nak tanya. Jangan bukan saya menuduh sesiapa, jangan korang bagi idea yang I'm against UMNO ke apa, tidak. Tetapi kita nak tengok momentum itu digerakkan oleh contohnya pemuda UMNO, wanita UMNO, puteri UMNO. Sebab pemuda ni jiwa dia, saya masih muda, masih usia pemuda, walaupun saya 41 tahun lah. 41 tahun lah. Tapi kita memang bersemangat, kita nak ke depan, kita nak bersuara, kita nak buat live, kita nak bawa wave ni. Dan at the same time, kepada Y, saya nak cerita, ketika di TikTok, saya rajin juga di TikTok.
apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diserang oleh Perikatan Nasional, geng-geng Walau ni, dengan kata-kata nista, menuduh, fitnah, pelantar. Ya. Saya lakukannya, saya defend Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Sebab saya alhamdulillah lah ada juga pengetahuan agama. Dan kita bercakap soal kazaf. Ya. Dan saya mengingatkan semua tidak tanpa henti. Sebab kita tahu kita dalam sekumpulan yang sama. Ya. Dan saya sebenarnya nak lihat juga daripada belah Pakatan Harapan embrace Datuk Seri Najib, walaupun dahulunya korang pun pernah bantai Datuk Seri Najib. Ya, biasa. Kita telah menerima Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Ya. Kita terima walaupun saya boleh cerita lah kot sekarang ni Boleh. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun blog saya dekat Twitter, blog saya dekat Facebook. Mungkin saya pernah serang dia dulu. Tapi saya tahulah limit saya taklah melampaui Tapi batas. hubungan dua antara Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang rapat. Mereka pun rapat. Jadi perlu diolah di sini di mana kalau ahli-ahli UMNO, Barisan Nasional boleh terima Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan secara keseluruhannya lah. Ya. Kita juga mahu lihat penyokong Pakatan Harapan itu menerima Datuk Seri Najib, kerana kempen anti Najib ini dah lama dah tak ada. Ya. Kerana Datuk Seri Najib dah masuk penjara. Dan kempen anti GST pun dah lama dah tak ada. Ya. Jadi kembalikanlah melakukan perkara yang benar, perkara yang betul demi kemaslahatan rakyat. So, macam mana pandangan dia? Saya secara peribadi Ya. sebagai pendokong reformasi, Ya. kita pernah berlawan, kita berkawan. Secara peribadinya, saya setuju Datuk Seri dibebaskan. Mungkin. Kerana kalau nak menguatkan UMNO, kalau itu dapat menguatkan UMNO, saya setuju. Saya sokong. Siapa masalah? Kita nak partner kita kuat. Betul. Kita nak harungi sama-sama dalam pilihan raya akan datang. Alhamdulillah. Kalau ini dapat menguatkan UMNO, teruskanlah. Ya. Lagipun dia dah serve dalam sentence dia kan. Ya. Dan kalau dia dapat pengampunan, saya sokong. Saya suka. Tak, saya nak jelaskan juga sebenarnya sepatutnya kita harus mengembalikan semula the grand design. Dulu satu ketika dahulu, saya waktu itu saya berada dalam politik sekitar dalam tahun 1987. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena 96. Masa itu dilontarkan the grand design. The grand design masa itu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan waktu itu memang kita bersetuju bahawa kalau nak dianggap sebagai grand design lah, bahawa Dr. Mahathir dia akan retired as a Prime Minister, akan diganti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian timbalannya adalah Datuk Seri Najib. Sebab begitu akrabnya Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun bukan orang lain. Lama bersahabat, sama-sama berjuang dalam satu pentas. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah mantan kita punya timbalan presiden. Betul. Datuk Seri Najib adalah kita punya mantan presiden. Dan kedua mereka tak ada masalah sebenarnya. Tetapi bila saya melihat keadaannya hari ini, saya bersetuju dengan pandangan saudara Jack. Kita mesti forget and forgive. Correct. Enough is enough lah. Betul. Sebab itu, hentikanlah kita berretorika. Kita bercakap soal ini. Retorik lah, tak ada apa-apa pun, kosong. Dan akhir-akhirnya kita berada dalam denial syndrome. Betul. Ya? Semua nak menafi itu, ini tak kena, asyik. Sekarang ni saya melihat, saya rasa kalaulah Datuk Seri Najib ada kebebasan untuk beliau, paling tidak pun Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menjadikan Datuk Seri Najib sebagai dia punya penasihat ekonomi. penasihat ekonomi. Saya nampak Tengku Razali. Kan? Tapi Datuk Seri Najib boleh sebagai dia punya perisai. Sebab dia dah melalui macam-macam masalah. Dia biasa memimpin pemuda kan. Dan boleh berganding dengan Datuk Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Tapi banyak orang mengatakan kalau Datuk Najib ni akan dilantik semula jadi Presiden UMNO, which is I don't think so. Datuk Najib pun tak ada pun cerita begitu. Betul. Saya pernah bercakap dengan beliau sewaktu adalah seketika dapat sekejap di mahkamah. Dia kata UMNO, dia kata support Zahid katanya dan bantu Anwar. Itu ayatnya saya ingat lagi. So artinya keikhlasan beliau itu diterjemahkan begitu sekali. Dan dia tidak bersama dengan Bersatu sebenarnya. Saat dia tahu bahawa kenapa dia dipenjarakannya adalah percaturan politik mereka. Betul. Bukan? Tapi bezanya Datuk Seri Najib dikenakan dengan isu-isu YNDB masih lagi dibicara sampai sekarang. Berbeza Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena lebih teruk lagi. Suasana yang berbentuk peribadi yang memalukan. Memalukan, ini memang saya rasa, tapi saya harus menghormati kedua-dua mereka pemimpin ni. Mereka kental menghadapi masalah. Macam mana Wan punya fikiran? Saya daripada
barisan alternatif dulu lah. Ya, ya. Oh. Kemudian pergi ke Pakatan Rakyat. Ya, ya. Tak boleh. Tak menang masa tu. Pada barisan alternatif, Pakatan Rakyat tak menang. Ya. Sebab tak ada parti Melayu yang bersama dengan kami. Ya. Tak ada parti Islam Malaysia masa tu, PAS, DAP dan Keadilan. Cuba beberapa kali-kali, tak menang. Tapi akhirnya kita berjaya menang 2018 bila PH 1.0, bila bersatu masuklah. Ya, Ni formula tu cantik dah tu. Kan? Tapi bila dia khianat, UMNO pula join. Ini satu formula terbaik bagi kami lah. Kan? Saya memang suka betul lah dengan kerjasama perpaduan politik sekarang ni kan. So macam tu lah. Janganlah sampai nak meneruskan lagi cerita-cerita lama semua, nak petik ni semua tak settle lah macam tu. Kita nak maju ke depan. Ya. Betul. Sampai bila pun tak settle kalau nak cari titik kelemahan. Ya. Kita kena cari titik persamaan. Ya. Betul. Yang penting mencari titik persamaan, Ya. bukan mencari kelemahan. Betul. Macam mana pandangan ini, Jack? So, apa titik persamaan yang saya nampak? Di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, nombor 1 adalah memerangi legasi siapa? Tun Dr. Mahathir. Saya cakap terus terang. Ya. Okey? Setuju. Jadi kalau kita dah ada titik persamaan ini yang saya rasa sangat grand, perlu diperjuangkan bersama. Dan apa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib sekarang ni adalah usaha jahat yang dilakukan oleh musuh politik beliau. Ketika Pakatan Harapan 1.0 memenangi, dia memang menang. Ya, betul. Memang menang pilihan raya. Ini adalah antara pertama yang telah dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu menyerang masuk ke dalam rumah Datuk Seri Najib ketika tu dah bulan puasa, kita pun nak masuk bulan puasa. Kita mana masuk puasa dah ni? Kan? Dan kita terkenang lah ketika itu di mana dia terpaksa menunggu apabila ada polis datang menggeledah sedih. Itu saya melihat itu saya sedih lah. sampai dia nak tertidur bersama dan even Datin Seri Rosmah di sebelahnya tidur Atas di sebelah sofa. atas kursi sofa. Menyusahkan, ini menzalimi. Jadi saya nak nasihatkan kepada kerajaan Madani, janganlah diteruskan kezaliman ini. Kezaliman dan kekejaman. Kezaliman dan kekejaman ini. Kerana Datuk Seri Najib ini adalah mangsa seperti mana Datuk Seri Anwar itu mangsa kepada percaturan politik yang dilakukan oleh rejim kuku besi yang ada sebelum ini. Jadi saya lihat perlu diperkemaskanlah keikhlasan itu, kerana sekarang ni saya boleh cerita ada yang telah rasa sangsi. Kerana apabila surat yang tular mengenai pengurangan hukuman terhadap Datuk Seri Najib itu telah didedahkan, dan apabila ia didedahkan sudah tentu saya sendiri rasa kecewa. Tapi sejauh mana benda tu? Saja benda tu pula kita tidak tahu. Tetapi itu persoalan itu persoalan dia. Tapi kena buat damage control. Damage control dia macam mana saya pun nak tegur juga sikit baru ni apabila Menteri KDN ada menyebut tentang bagaimana satu tahanan di rumah tu telah dilancarkan. Dan ciri-ciri mereka yang layak boleh untuk ditahan di rumah adalah mereka yang berwarga emas, yang ada baki pemenjaraan 4 tahun ke bawah, dan juga OKU dan segalanya. Dan apabila ditanya, ditekan oleh jurnalis ataupun wartawan, dia saya minta maaf lah bila saya cakap ni apabila YB Menteri telah terkilaf dalam menjawab. Dia kata ada suara nakal yang kata ia ni dilakukan adalah untuk diberikan kepada Datuk Seri Najib, dan kerana dia tak layak dalam tu, sebab dia tidak perlu sebut sebenarnya, sebab itu mengguris hati penyokong UMNO. Kerana perkara itu sebenarnya tidak perlu sebut langsung. Sepatutnya tak payah komen. Tak payah komen. Tak ada kena-mengena. Dia kata no comment ke, tak ada kena-mengena ke, apa ke. Habis. Janganlah cakap dia tak layak. Sebab kalau kita halusi apa yang dia cakap, dia layak. Sebab Datuk Seri Najib berumur 71 tahun. Umur untuk mencapai warga emas adalah 60 tahun. Betul, pada siap bagaimana. Jadi dia memang layak lah. Jadi tak perlulah dikomen-komen. Kerana kita kalau macam mana, saya sangat setuju. Saya sebenarnya dalam kereta tadi, saya nak sebut perkataan ini. Kalau nak musuh betul-betul. Kalau nak kawan betul-betul. Saya ni lurus sikit. Saya cakap terus terang. Saya kalau berpolitik tu ada caranya mana kita nak trik orang musuh tu, kita boleh tahu cara dia. Tetapi dalam perkara-perkara begini tidak perlu ada trik. Sebab kita kalau dah bersama dalam satu pasukan, jangan mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Apabila mereka menikam UMNO, cuba mengharamkan UMNO dan memaksa pemimpin-pemimpin utama UMNO ini merengkuk ke dalam penjara. Ya, betul. So kita warga UMNO, kita juga menyedari bahawa di saat-saat
Pakatan Harapan 1.0 mentadbir, kemudian datang pula kerajaan Bini Perikatan Nasional, pemerintah negara ini dah ada usaha untuk PMA Bini Pakatan Harapan 1.0 apabila usaha mau melupuskan pendaftaran UMNO. Dan apabila diberitahu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau waktu itu tak ada berjawatan, kerana isteri dia je Timbalan Perdana Menteri waktu itu kebetulan. Tentulah rahsia-rahsia dia dapat tahu, dia segera bertindak. So dia menghalang. Boleh you orang jelaskan kan? Okey, sebab saya ingat lagi waktu tu Dr. Mahathir lah. Dr. Mahathir cuba untuk mengharamkan UMNO ni kan. Tapi Datuk Seri Anwar telah bertindak dengan menghalamkan tersebut. Dia sebut UMNO ni parti keramat. Parti bangsa Melayu yang daripada dulu lagi. Betul. Tahankan. Kenapa nak kena haramkan terus kan? Dia bantu tau, dia tolong. Tapi cerita ni tak tahulah mungkin sampai ke tak pada anggota UMNO masa tu kat bawah-bawah masa tu kan. Tapi itulah yang sebenarnya berlaku. Dia pun sayang sebab dia datang daripada keluarga UMNO. Betul. Ayah dia, mak dia semua kan, arwah tu semua kan. Semua daripada keluarga UMNO. Macam saya juga, saya dibesarkan daripada keluarga UMNO juga sebenarnya. Dia kecintaan itu ada dan beliau menafikan usaha-usaha untuk mengharamkan UMNO. Dia timbalan Presiden UMNO kau dulu. Kan? Mantan timbalan Presiden UMNO. Tidak semestinya beliau mengizinkan benda itu berlaku. Jadi sebenar-benarnya mungkin di kalangan warga UMNO mereka terlupa ataupun kerana dikaburi oleh retorika politik ni. Cerita itu, cerita ini, bukan, akhirnya dalam denial syndrome. Macam-macam lah orang kata. Saya sebenar sekarang ni saya bersetuju dengan pandangan presiden saya. Presiden kita Muhammad Presiden Seri Hamidi. Sebab dia kata sekarang kifarat itu sudah berlaku pada Parti Bersatu. Betul. Dan nama orang dah mengumumkan sokongan pada PMX. Tambah seorang lagi tiba-tiba semalam satu. Saya nak tanya juga pada orang keadilan ni. Betul, sebab sekarang itu menunjukkan kepimpinan Datuk Seri Azmin Ali di Selangor ni dah semakin berkurangan lah. Dia punya mantan timbalan presiden lah. Ya, betul. Dia panggil apa, tim kartel dulu lah kan. Ya. So ni membuktikan kepimpinan beliau dah lemah. And semalam walaupun dia bawa lagi 4-5 orang yang disebut dijangka kalau konon-kononnya lah. Tapi kamu yakin ke? Kamu yakin ke dia akan stay? Sebab politik ni 24 jam. Betul. Dalam masa 24 jam dia tukar kan? Kita tengok, kita jangkakan akan banyak lagi akan berlaku. Sebab semua tahu sukarnya berada dalam tim Perikatan Nasional sekarang. Yalah, bila Datuk Rashid membuat keputusan tu, saya mau meranjakkan sebab Datuk Rashid adalah pengurusi, bekas mantan pengurusi. mantan pengurusi perhubungan Selangor. Tiba-tiba dia keputusan, itu satu benda yang mengejutkan. Sebab dia mantan lah tu, sebab tu dia buat. Mungkin juga, tetapi bagi saya lah, tak tahulah apa nak jadi. Sebab mantan-mantan ni berbeza. Mantan daripada timbalan Presiden Keadilan boleh bersikap khianat. Tapi alhamdulillah lah, kita mantan UMNO ni tak ada khianat. Belum. Mantan timbalan Presiden UMNO Anwar Ibrahim terus berjuang. Mantan Presiden UMNO Datuk Seri Najib masih terus berjuang. Dan sebab itu ada bunga-bunga pengkhianatan. Kalau kita tengok, kan, Datuk Zahid sudah dapat membaca, semua cantah terus je lah perkara Simbalan ni. Tak gitu? Betul. So, boleh Jack bagi pandangan anak muda macam mana? Yelah, ia merupakan episod yang sangat mendukacitakan apabila UMNO ini berjaya dipecahkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita kena akui apabila ada kluster menteri dan mereka ini scheme of things. Scheme of things ni boleh tahan hebat. Tapi bukan susah sangatnya pun Datuk, sebab ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Jadi dia boleh dish out all the jawatan, maybe project also. I don't want to accuse anything. Tetapi benda itu yang telah memecah belahkan kita. Hanya ada beberapa sajalah, contohnya Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah yang 24 hours letak jawatan. Dia hebat lah. Dan kita harus mengakui kehebatan Datuk Seri Samsul Nasarah ni. Saya pernah mendengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dia menghormatilah Datuk Seri Samsul Nasarah ni. Dia satu orang yang berjiwa kental. Yang ada prinsip. Betul. Kan? So bila kita letak jawatan, kita tak setuju. Itu gambarannya. Dia cuma sekarang dia tak lantik menteri penuh lah. Kita ingatkan itu hari dia lantik menteri penuh, tapi kerana mungkin ada kota-kota tertentu. Dan kita mengharapkan agar Datuk Samsul Nasarah ini dapat meneruskan perjuangannya sebagai pemimpin yang ada kekuatan jiwa. Betul saja. Jadi kita dalam kesedihan itu tak apalah, kita nampaklah ada silver lining apabila kita dapat identify siapakah mereka yang mencatur di belakang tabir, cuba menjual UMNO ni kepada menjadi bersatu. Dan tak apalah, kita anggap ia
part and parcel of politics, but at the same time kita kena belajar daripada kesilapan. Betul. Saya banyak kali saya sebut, kita UMNO ni tidak perfect. Dan saya pun tidak perfect. Semua orang tak perfect sebab hanya Allah saja yang perfect kan. Hanya Allah saja yang sempurna. Jadi kita perlu akui ada perkara yang kita boleh belajar. Contohnya macam saya sebut siang tadi, saya ada buat live juga, saya kata tentang pengkhianatan. Pengkhianatan adalah kalau kita kaitkan sedikit dengan agama, kita boleh lihat yang menduakan Allah, mensyirikkan Allah adalah satu dosa yang tidak boleh diampunkan. Sama juga dalam pengkhianatan dengan sama-sama manusia. Sudah tentu kita ni manusia biasa, apabila kita dikhianati, bukan mudah nak maafkan atau bukan mudah untuk kita lupakan. Jadi orang yang khianat ni kebiasaannya akan khianat lagi. Jadi apa yang Datuk Seri Presiden kita lakukan, iaitu mencantas mereka yang khianat ini adalah perkara yang saya sangat salute lah. Kerana ia mungkin dilihat kuku besi ataupun rakus, tapi tidak. Bagi saya, dalam kehidupan saya pun sama, saya lakukan perkara yang sama juga. Kalau ada pengkhianatan, kalau ada bibit-bibit pengkhianatan, kita tahu ia akan merosakkan perjalanan dan perjuangan kita ni. Jadi pengkhianatan itu memang dirasai juga oleh PKR, dirasai sangat-sangat oleh UMNO ketika kita hilang kuasa, dan alhamdulillah ia ditangani dengan baik walaupun kita hilang banyak kursi. Tetapi kita belajarlah melihat orang yang setia, belajarlah menggunakan orang yang setia, yang memang jiwa dia parti, jiwa dia agama, jiwa dia negara. Kita gunakan baik-baik, kita jaga dia baik-baik, insya-Allah dia akan bantu kita mencapai kejayaan. Dan saya melihat secara saya merasakan banyak orang sekarang ni sedang tengah orang Perak kita melutu lah. Balon sekat mati Presiden UMNO kerana mereka merasakan dosa terbesar Datuk Seri Hamidi adalah kerana menjayakan penubuhan kerajaan perpaduan madani. Kerana waktu itu kalaulah UMNO mengambil sikap terus nak jadi pembangkang saja, maka kita berada dalam suasana yang Parlimen is hung. Kan? Betul. Apakah ini disedari oleh warga keadilan? Nak tanya tu. Okey. Ya. Macam ni Ya. Sebenarnya kerjasama PHBN ni diramalkan oleh pemimpin UMNO sendiri pada awal 2000, tahun 2000 dulu. Okey. Saya pernah dengar orang UMNO, pemimpin UMNO cakap, Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri hanya melalui UMNO. Okey. Tengok, Ya. direalisasikan pada sekarang. Walaupun bukan masuk UMNO, tapi dia bekerjasama dengan UMNO lah. Betul. Sebelum tu bekerjasama dengan Bersatu ke, dengan PAS ke, tak jadi. Tak jadi. Ini betul, ramalan tu betul daripada tu sendiri kan. Okey. Jadinya, bila orang cakap Bersatu ni diasaskan melalui pengkhianatan, dia lompat, dia tarik semua, sama juga dengan tarik orang UMNO, dia tarik orang, dia buat hal pada dulu parti lah, senang skip of thing dulu lah. kan. Dia cari pengkhianat UMNO, dia cari pengkhianat PKR. keadilan, dia combine. Kan? Apakah teras perjuangan utama dia sebenarnya? Lepas tu copy paste je. Memang takkan lama. Ingat read my lips. Saya akan cakap yang Bersatu ni tak lama lagi dia akan jadi seperti Semangat 46. Mungkin beberapa term lagi dia akan jadi macam Semangat 46. Sebab PAS pun dah nampak bibit-bibit meninggalkan mereka. Betul? Ya. Betul. Dah ada bibit-bibit yang kita dengar rumours lah, rumours politik kan. Yang ni presiden diorang dah tak panggil presiden yang ni semua sekali kan. Betul. Macam mana, Jack? Apa lagi nak tambah? Tak, saya terus petang malam ini kita berbicara secara Open. Secara open, tak ada skrip, tak ada apa. Jadi Jack mewakili Pergerakan Pemuda, bukanlah secara official secara pula mewakili keadilan. So masing-masing ada pemikiran. Saya lihat dua-dua anak muda, saya ni orang tua. Kan? Cuma Datuk lah, sebab Sin Datuk dah tanya saya kan. Sebab saya pun jarang kita nak berbicara begini berhadapan dengan mereka yang daripada keadilan ke apa ke. Sebelum ni ada Datuk sekali kat sini kan. Ya, ada. YB tapi saya just terfikir lah, terdetik. Dan saya pun telah tulis benda ni dekat Facebook saya. Saya pun perasan cuba add saya kat Facebook tadi, tapi dah penuh. Saya tak boleh nak accept. Tapi kisahnya apabila saya nampak baguslah apa yang DAP lakukan, apabila DAP meminta maaf kepada GPS. Dan kita bukan ego, jangan put aside all this ego kind of thing, because kita we are on the same team now. And macam you cakap tadi, kita ada balon sesama sendiri, begitu teruk itu dahsyat. Dan saya pun pernah test benda ni dekat TikTok pada awal-awal kita bersama sebagai satu pasukan
kerajaan campuran, iaitu Kerajaan Perpaduan Madani. Bagaimana saya buat? Saya kata saya mengambil peluang ini berbicara dekat kotak ni bersama dengan rakan-rakan PH untuk menghulurkan tangan, meminta maaf. Kita pun akhir raya tu kita meminta maaf kepada orang PH kerana keterlanjuran ataupun benda-benda yang kita pernah gasak sebelum ni. Dan saya minta maaf tu dua perkara lah. Memang saya ikhlas lah minta maaf. Nombor dua, saya nak tengok apa reaksi. Tidak ada pula reciprocal. Dia tidak reciprocal, faham tak? Dia tidak ada timbal balas balik. Jadi apa pandangan Y? Saya nak tahu juga kenapa ada lagi orang PH yang masih geli-geli. Apakah ada kesangsian? Adakah ada kesangsian ataupun adakah still tak boleh maafkan ke UMNO? Atau still tak boleh maafkan ke Datuk Seri Najib? Sebab kita pun nampak komen-komen daripada pasukan belah sana tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Sila buat. Bagi saya lah, dua pihak kena main peranan. You punya pihak kena main peranan, saya punya pihak kena main peranan. Kita sama-sama berkempen di kalangan anggota kita yang betapa pentingnya untuk kita berkawan betul-betul. Enough is enough. Enough is enough lah. Correct. Kan? Maknanya masing-masing main role lah. Kita tahu benda tu. Kita tak boleh nak halang. Diorang anti Datuk Seri Najib, yang ni anti Datuk Seri Anwar semua kan, dengan DAP semua. Kita tak boleh halang. Tapi apa yang kita boleh buat, kita kempen bagi kerajaan perpaduan ini bertambah kukuh. Itulah peranan kita sebagai mewakili parti masing-masing lah. Betul. Saya setuju. Kalau nak minta maaf semua, minta maaf je lah. Forgive lah. Kawan kan, kawan. Bukannya musuh ke apa kan. Tak ada masalah pun. Saya melihat bahawa, sebab tu saya kata awal-awal tadi, bahawa satu dari segi keikhlasan, bukanlah saya nak memihak kepada keadilan, tidak. Tapi saya nampak keadilan ni kalau dia kata itulah. Bila berjuang daripada Anwar Ibrahim, bagai nak gerak dia orang. Menghadapi dengan gas pembelih mata, dengan air gatal dan sebagainya. Dia tekadnya mantap lah. Tapi UMNO ni agak longgar. Sebab malam-malam kadang-kadang sakit telinga juga bila dengar. Apa aku dapat? Itu buatkan saya naik angin juga lah saudara. So waktu tu saya begini pun dah tipu masuk pula. Apa hal yang tak kena tu. Cengkerik terima. Dia kata dia minta maaf. Jadi Puan Norani, Salam Perpaduan, nampak ramai juga kawan-kawan. Jadi kata Saudara Azminuddin, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu lakukan sesuatu jika benar nak membantu UMNO. Kerana Datuk Seri Najib adalah orang UMNO, perlu bantu dari sudut politik. Ini Saudara Azminuddin yang beri pandangannya. Tak gitu. Jawab apa pandangan you? Saya setuju dengan pandangan beliau. Sebab demi kawan. Saya melihat sekarang ni, ini masanya bukan lagi ketentuan dari segi politik. Macam saya kata tadi, Jack, bukan masa untuk kita berretorika. Cukup dah cukup. Dan anda mewakili generasi muda. Generasi muda perlu dididik dengan satu jalur politik yang ikhlas, yang bersifat kejujuran dan perdamaian. Tidak ada artinya. Sebab sekarang ni saya tengok, cakap terus terang lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu berusaha untuk memantapkan ekonomi, bekerja sana, bekerja sini, tapi kena serang pakai nak gerak lah. Pasal duit jatuh lah, harga barang naik lah, macam-macam. Mengelupu juga. Dan saya tengok orang UMNO pula serang juga sama. Orang keadilan pun serang sama. Bukan saya tak nampak ada tulisan-tulisan tu. So jadi, saya kata apakah orang keadilan sudah berubah sikap? Kalau dulu setia dengan Anwar Ibrahim, sekarang ni boleh melontarkan kata-kata yang bukan-bukan. Sebab itu saya pernah bercakap, saya minta maaf lah. Dulu penyakit yang UMNO alami, ada pihak-pihak yang bercakap apa aku dapat. Selalunya persoalannya apa aku dapat, what do I get from this. Kemudian mesti nak ada projek. Dia sehinggakan UMNO itu dilihat sebagai tempat untuk bukan membela ataupun menima kekayaan. At one time, waktu UMNO berkuasa, setengah orang pihak merasakan bahawa itulah untuk menuai kekayaan peribadi diri. Kalau dapat jadi pemimpin, maka bolehlah memikir rumah murah, rumah besar. Kemudian adanya kereta besar, adanya villa, luar negeri projek besar-besar. Dan sekarang ini, alhamdulillah, bila UMNO dalam keadaan sekarang ini, kita sudah pun berhenti soal retorika ini. Dan kita meneruskan perjuangan dengan penuh keikhlasan yang disantun oleh Datuk Seri Hamidi. Tapi penyakit ini nampak gayanya sudah beralih kepada keadilan.
boleh saudara nafikan atau boleh mengakui macam mana penyakit yang merasakan this is the time untuk kita harvesting ataupun untuk menuai kekayaan. Boleh saudara nyatakan sedikit? Okey, saya rasa benda ni berlaku pada semua parti kot. Ya, ya, ya. Kan? Benda ni tertakluk pada individu lah. Ya, ya. Kan? Dia ada matlamat perjuangan dia untuk apa sebenarnya. Ada yang menunggang politik ni untuk mencari kekayaan. Ada yang bersifat pemimpin untuk membela masyarakat, untuk membela nasib bangsa, agama semua kan. Sebab tu dalam parti politik pula masing-masing macam-macam watak ada, macam-macam camp pula ada. Ya, 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 ya. Betul. So tengoklah. Jadi saudara tidak menafikan penyakit yang pernah dialami oleh UMNO sekarang ni ada sedikitlah menjangkit dalam keadilan. Mungkin ada. Mungkin ada. Tak menafi sebab benda ni sama je. Saya rasa siapa yang duduk kat kerajaan pun dong Akhirnya benar lah kata orang absolute power, absolute corrupt. Macam mana ni Jack? Well, dalam kita pun bila kita dengar mula-mula kita nak menjinakkan diri dengan politik ni, kita pun biasa dengar orang duk kata kau nak masuk politik ni untuk apa? Kalau kau nak masuk politik untuk kaya, maknanya kau betulkan niat kau dulu. Inilah bahasa guru politik saya duk mengajar saya dululah. Ya, ya, ya. Dia kata tapi saya tengok dia kaya-kaya kan. Tapi saya diam je lah, saya dengar je dia cakap kan. Apa maksud dia. Tetapi dia macam double edged sword. Dia sama ada kita ni mencari duit, mencari projek untuk menggerakkan jentera ataupun untuk bantu orang di bawah. Kita kena tengok lifestyle dia macam mana. Kalau duduk, contohnya lah, saya tak komen sesiapa, saya bagi contoh. Duduk di Bukit Damansara, anak-anak pun duduk di Bukit Damansara, rumah besar-besar macam istana. Benda tu melampaui batas. Dan kita tahu sebenarnya dalam mencari kekayaan ini tidak perlu melampaui batas. Dan niat kita tu sebenarnya mungkin kita nak hidup selesa. Tapi at the same time, kalau masuk politik untuk kaya ni, memang salah lah. Macam mana guru politik saya cakap. Tapi sekadar untuk mencari ruang dan peluang untuk menguatkan ekonomi rakyat setempat, contohnya. Sebab apabila saya lihat ahli-ahli parlimen yang sekarang ni sedang meroyan kerana tidak mendapat dana daripada kerajaan pusat. Jadi mereka merengek tidak dapat dana untuk membantu rakyat di bawah. Persoalan dia sekarang ni, kamu tak cukup layak. Macam UMNO lain Tok. Kalau mereka ni, kalau UMNO ni yang setahu saya, dia akan saring dulu tengok kau ni steady ke tak. Dari segi ekonomi kau boleh jaga anak bini kau ke tak, kau ada pekerjaan tetap ke tak, kau ada meniaga elok ke tak, bagus ke tak, supaya kau boleh jaga. Dalam mana kau ni pembangkang ke, kerajaan ke, kau salurkan bantuan. Tetapi lain berlaku kepada wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional. Apabila mereka menang dengan retorik, menang dengan sentimen perkauman, kebencian, populariti. Jadi mereka menang dan mereka tidak bersedia. Nak beli whiteboard, minta duit daripada rakyat. Nak beli komputer riba, minta duit pada rakyat. Kereta accident. Ini dia apa? Kereta accident. Kereta accident boleh collect duit. Dah kena saman. Dah kena saman Datuk saya tak ada masalah. Saya cari duit tak ada masalah. Kan tuan-tuan dan perempuan ada? Ini katanya apabila dah kena saman. So sekarang ni kalau tidak bersedia, rakyat pun kena buka mata. Jangan terpengaruh dengan retorik-retorik ini. Betul. Lihatlah kepada pemimpin, calon-calon yang ada tu, bersediakah mereka dari segi agama, bukan sahaja dari segi agama, dari segi kekuatan ekonominya, dari segi kebijaksanaannya, dari segi presentable tak presentable dirinya tu. Jadi barulah kita mengangkat pemimpin yang kita tengok senonoh sikit lah dalam parlimen tu Tok. Dia tak senonoh lah. Dia kurang senonoh lah. Semalam saya berbual dengan Datuk Dollah Sani. Beliau adalah mantan ahli parlimen selama 3 penggal. Dan bila saya bertanya dengan beliau, dia kata sebenarnya setiap wakil rakyat tu pendapatannya lebih kurang 23,000 sebulan tu. Dengan allowance itu, allowance ini. Gaji yang tepatnya 16,000. Takkan tak cukup-cukup. Boleh mengatakan B40 dan sebagainya. Jadi saya hairan. Ini saya katakan mereka melontarkan retorika seolah-olah mereka susah, tapi realitinya masuk setiap bulan 16,000. Lepas itu dapat ini dah mesyuarat, dalam mesyuarat RM500. Jadi mereka masih lagi nak membohongi rakyat. Betul. Macam mana ini saudara Wai? Betul lah. Sebab sebenarnya macam ni diorang ni contoh-contoh dulu masa zaman 2014 2015 dulu. Saya nak bagi tahu sikit lah. Boleh. Satu parti ni kan. Masa zaman almarhum Tuan Guru Ni Aziz ada wujud lah. Pemimpin-pemimpin mereka pakai Myvi, pakai ini semua kan. Tapi lepas pada Parti apa ni? Parti PAS? awak sebut. Tapi lepas pada tu, diorang
boleh nampak lepas pada almarhum Tuan Guru Ni Aziz dah meninggal, boleh nampak dia punya lavish itu, pakai alfa, nombor plate semua tu kan. Lavish tau, macam apa ni kan. Tapi dia orang bagi alasan pula. Unta merah lah, kuda perang lah, apa benda kan. Tapi bila masuk parlimen tak cukup. Tak cukup. Peruntukan pada ahli-ahli parlimen tak diberi dan sebagainya. Nah, UMNO biasa. Saya cakap terus terang lah. Sini terus terang, satu ketika peristiwa. Ada pernah saya ceritakan dalam live saya apa semua. Satu ketika dekat-dekat dengan pilihan raya di Sabah. Saya masih ingat lagi. Waktu itu UMNO jadi pembangkang. Saya tengok presiden saya baik dengan presiden. Saya tengok dia pergi makan dekat launch untuk backbencher. Dia tak makan lah dekat launch besar tu. Backbencher club tu ada dia makan. Saya saja bergurau lah dengan dia. Datuk Seri Presiden. Takkan Datuk Seri Presiden makan dengan backbencher club ni aja. Kan? Makanan je ni. Sebab tu dekat launch tu ataupun hotel 5 star. Dia kata, Mal, to be very frank with you, dia kata. Waktu tu masa dia baru kena tu, akaun saya dibekukan, akaun anak saya dibekukan, akaun isteri saya, adik-beradik saya, semua kena bekukan. Dan dia kata, allowance yang saya dapat 16,000 tu sebagai wakil rakyat pun dibekukan. Betul. So saya kata, ya Allah zalimnya. Begitulah mereka melakukan. Tapi tidak menghalang, tidak pula bila bangkit dekat parlimen mengatakan, kenapa allowance saya ditahan? Tak ada. Dia meneruskan perjuangan. Sepatutnya begitu. Sebab itu saya rasa bila mereka melontarkan persoalan peruntukan untuk kawasannya, saya kata tentulah Presiden UMNO ni senyumlah tengok. Aku dulu kena lebih teruk dari itu. Tapi dia terus memberi bantuan dan sebagainya. Itu yang saya lihat lah. Macam mana je? Dia sama juga macam ni. Macam yang dia duk hentam dalam parlimen tu pasal dia kata, oh ni kerajaan Madani ni zalim pasal perjanjian minyak royalty Terengganu. Kata zalim. Habis yang dia masa perintah duduk dalam kerajaan 18 bulan tu, kenapa tak revise? Kenapa tak revise? Tak tengok balik benda tu. Betul. Alasan dia apa? Oh, kita sibuk sebab kerengga. Tak ada masa nak check. Sebab itu saya kata, berhentilah bercakap soal retorika. Pasal retorik ni, bercakap yang sebenar-benarnya, seikhlasnya. Baru ni cakap burung tiung pula. Aduh, itu saya zoologis. Sebelum zoologi. Apa dia? Zoologis. Zoologi. Jadi bakal zoologi. Iyalah, bagi saya cukup-cukuplah warga bangsa kita ini diputarkan realiti politiknya kepada suasana yang pertama denial syndrome, lepas itu mengujuk kebencian dan paling penting pengkhianatan. Saya berpegang satu prinsip, saudara sebagai anak-anak muda, kalau saya tak ada nanti anda akan meneruskan perjuangan untuk agama, bangsa dan tanah air. Satu saya nak pesan, janganlah wujudkan membina kekayaan atau kejayaan dalam politik ini dengan pengkhianatan. Sesuatu kejayaan, kemenangan dalam politik yang dibina daripada pengkhianatan, dia takkan kekal. Betul. Itu yang apa yang dialami oleh Parti Bersatu sekarang ni, kerana mereka membina kejayaan mereka melalui pengkhianatan. Betul. Jadi bila dia ada pelaku pengkhianatan, itulah keadaannya. Jack, what say you? Sangat setuju sebab itu dia orang pun tak kekal lama Datuk dan walaupun attention span ataupun memory span rakyat ni, saya bukan nak menghina, tetapi kadang-kadang dia orang lupa. Kerana saya pernah menghadapi kerajaan Perikatan Nasional ketika itu, saya pernah laluinya dan pernah dipanggil kerajaan itu sebagai kerajaan gagal. Jadi sebenarnya yang saya nampak, formula yang ada seperti mana yang Saudara Y sebut tadi dah cantik dah. Apabila kita ni saling melengkapi. UMNO Barisan Nasional perlu kembali menjadi juara orang Melayu. Jadi juara orang Islam. Bukannya kata PKR bukan Islam, tidak. Tidak maksud saya begitu. Kerana PKR ni saya lihat penerimaan orang lebih di bandar, anak muda profesional yang berjaya lebih untuk PKR. Jadi kami ini mungkin boleh jaga Malay Heartland yang memang kita pun dah kurang dah sekarang ni. Saling bahu-membahu lah. Saling bahu-membahu. Dan macam mana Saudara Y sebut, saya setuju sangat. Sebab tu tak kekok pun bersama dengan Y pada malam ini. Kerana kita lihat DAP itu adalah penyelesai isu masalah kekurangan undi orang Melayu kita. Orang Cina, orang bukan Melayu kita. Jadi tidak menafikan role yang dimainkan oleh MCA sebab dia masih sahabat yang setia sampai sekarang, sejak daripada Merdeka, sebelum Merdeka lagi dan juga MIC. Tetapi itu adalah satu perkara yang boleh mereka selesaikan di antara mereka. Tetapi macam mana Datuk kita ingat dulu kita ada jemput orang amanah, kita selalu sebut benda tentang Muafakat Nasional 2.0 di mana ia boleh
diterajui bersama-sama oleh PKR, UMNO dan Amanah. Dan ini dari segi Barisan Nasional. Barisan Nasional kita bila diwujud di asas Kota Razak waktu itu, kita dah ada MIC MCA Betul. dalam perikatan. Tapi kita bila sanggup mengundang parti yang chauvinis macam Gerakan. Betul. Kan? Jadi sekarang ni bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah langsung, tak ada. Cuma terpulang pada kepimpinan. Kan? Janganlah pemimpin itu berada dalam denial syndrome dan mewujudkan tidak meletakkan kejujuran dan keikhlasan. Saya teringat Datuk Seri Najib pernah bercakap dengan saya waktu kita kalah dululah. Pilihan raya yang ke-18. Dia kata, Mal, kalau kita dapat undi daripada kaum bukan Melayu ni 8-15% tu kita menang. Waktu itu kita dapat 79 kursi. UMNO Barisan Nasional menang 79 kursi. Itu kerana dari segi kajian cuma 5% saja bukan Melayu mengundi UMNO Barisan Nasional. Dia betul jugalah. Tapi sekarang ini saya rasa keadilan mampu menangani pengundi-pengundi bukan Melayu daripada DAP dan sebagainya. Boleh je. Okey, satunya saya nak tambah sikit saudara Jack. Keadilan. Ramai orang label keadilan ni contohlah daripada PAS kan. Liberal lah apa benda kan. Sebenarnya saya nak kongsikan keadilan ni tertegak dengan satu deklarasi yang kami pegang. Yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada September. Itu deklarasi Pematang Pau. Dan ayat pertama deklarasi Pematang Pau itu adalah mengikut Quran, Islam. Membawa perubahan ke arah kebaikan. In uridu illa islaha mastata'tu. Surah Hud ayat 88. Ayat pertama dalam deklarasi Pematang Pau. Maknanya keadilan ni di follow Quran. Betul. Tak ada kena nak kata ni apa benda semua. Liberal apa tak ada. Tengok hubungan rapat Datuk Seri dengan beberapa ulama dunia semua. Qaradawi, Arwah semua kan. Itu persepsi jahat saja yang dicuba dipusing-pusing kembali lah. Saya seronok berbual dengan anak muda yang begitu terbuka pemikirannya. Dan saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Jack. Sebab selama-lamanya Jack jadi moderator ya. Tapi malam ini dia mencurahkan. The real Jack. Pemuda Shah Alam. Saya mendoakan agar beliau satu ketika nanti boleh jadi pemimpin masa depan di Shah Alam. Begitu juga saudara Y. Kita mendoakan saudara juga boleh jadi pemimpin besar dalam keadilan. Kalau masing-masing bertolak kepada keikhlasan, kejujuran dan letaklah kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Saya rasa insya-Allah. Jangan sekali-kali kita izinkan diri kita bergerak pada landasan pengkhianatan. Jangan sesekali kita bergerak dengan nawaitu untuk menjadikan politik itu sebagai tempat untuk menuai kekayaan. Kekayaan itu yakinlah datang daripada Allah SWT. Jack, besok saya akan bersiaran daripada Janda Baik, Jack. Besok saya ada di Janda Baik sebab Mesyuarat Agung ini veteran UMNO Malaysia. Saya akan 3 hari ada di sana. So jadi pada teman-teman semua, saya ucapkan malam ni malam Jumaat, jangan lupa kita berdoa pada Allah SWT agar negara kita ini sentiasa aman sejahtera dan tinggal lagi 5 hari insya-Allah kita sama-sama lah. Mungkinlah kita buat saya bersiaran nanti mungkin hari Ahad. Mungkin malam itu adalah malam selepas tarawih. Untuk teman-teman semua, saya harus mengingatkan bahawa sepanjang bulan puasa ni Jack kena datang juga Jack. Ada Ada. Kita tarawih kat sini. Buat juga. Kita buat ya. Kita buat tarawih kat sini. Tak, tarawih di masjid Jack. Tarawih kan dekatlah dengan masjid. Jadi saya selepas tarawih dalam pukul 9.30 9.40 kita tengok apa yang ada, kita moreh apa yang patut. 10.30. Saudara, seperti biasa, tahun-tahun dulu pun begitu juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Jack yang datang dari Shah Alam jauh, begitu juga saudara Y yang jauh datangnya semata-mata untuk mencurahkan pandangan dan buah fikiran. Saudara, hayatilah hidup ini perjuangan dan rezeki daripada Allah SWT. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.